Okey Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jadi Waalaikumsalam. hari ni kita nak terutama sikit Ustaz mengenai tentang apakah kepentingan Al-Quran dan As-Sunnah yang memainkan peranan yang penting dalam melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti. Jadi saya akan serahkan kepada kawan saya untuk soalan pertama. Zakri, silakan. Okey, sebelum kita mulakan terumah kita mulakan dengan umur kita Al-Fatihah. Manusia. Jadi, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan Allah meletakkan kita, anak-anak Adam semua ni mendiami dunia yang fana ini, maka kita kena ikut telunjuk arahan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam siri arahan Allah ini, Allah telah turunkan kitabnya melalui para rasul dan para nabi. Dan sampai kepada kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah diberi kurnia sebuah kitab akhir, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Dalam kitab itulah sebenarnya terkandung hanya manusia yang hidup tanpa panduan Al-Quran sebenarnya hidup tanpa matlamat. Dalam arti kata lain, hidup tidak ada kualiti langsung. Bukannya kualiti rendah, low kualiti, bukan. Tak ada kualiti langsung. Sebab yang meletakkan kualiti ialah Allah, bukannya manusia. Seandainya kita melihat kualiti manusia ialah pada kejayaan membina tamadun duniawi, membina bangunan-bangunan tinggi, maka sudah pasti kita akan kata Fir'aun itulah orang yang paling berjaya atas dunia sebab membina bangunan yang paling tinggi, yang paling kukuh lagi utuh, beribu-ribu tahun tak runtuh. Maka beliau tu paling berjaya, paling berkualiti dalam mencipta kejayaan. Tetapi Allah kata sebaliknya, bahawa Fir'aun hidup dia tak ada kualiti, hidup dia hidup terumbang-ambing dalam kekufuran, tak mengenal erti ketuhanan, malah dia sendiri mengaku dirinya adalah Tuhan. Berarti masyarakat dan individu yang jauh daripada Al-Quran dan As-Sunnah ni sudah pasti hidupnya tak ada kualiti pada pandangan Allah dan mungkin berkualiti pada pandangan kita. Jadi kita nak meletakkan kualiti itu sebenarnya bukan pada sisi pandang kita, tak. Kualiti itu dipandang pada sisi pandang Allah Ta'ala yang sudah pasti terkandung dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perkara pertama sekali untuk menjadikan hidup kita ni berkualiti, sama ada dari segi individu ataupun dari segi kemasyarakatan ataupun dari segi kenegaraan, sudah pastilah wajib kepada kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman nombor satu yang diletak di depan sekali, diikuti dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah untuk soalan yang pertama. Tanpa Al-Quran dan Sunnah itu memang kita tak ada ahli tuju lah kan Ustaz. Okey, faham. Ustaz, pada pandangan Ustaz kan, berdasarkan apa yang berlaku pada hari ini, anak-anak remaja majoriti golongan Islam ni, golongan muda mengambil berat ke tak dalam mengikuti Al-Quran dan Al-Sunnah Ustaz? Kalau Ustaz tengok daripada masa sekarang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang kedua, soalan yang agak menarik, fokus kepada anak muda ataupun remaja lah dan ceritanya. Jadi dalam kita nak menjawab soalan ni, sebenarnya kita semua dah tahu jawapannya sendiri kerana kita ada penglihatan, ada mata untuk melihat, kita ada telinga untuk mendengar, kita boleh lihat sendiri, kita boleh dengar sendiri apa yang berlaku di sekitar kita. Kita ambil contoh, kalau kita pergi di masjid,
untuk solat secara berjemaah 5 kali sehari semalam. Tak kira masjid mana-mana pun kita pergilah. Kita cuba masuk dalam tu. Kita boleh kira dengan tangan kita berapa kerat sahaja golongan muda-mudi, golongan remaja ni yang menjejakkan kaki ke masjid untuk melaksanakan solat secara berjamaah. Ataupun lebih mantap lagi kita nak tengok dalam majlis ilmu, kuliah-kuliah agama, kuliah maghrib contohnya. Kita duduk di situ, kita boleh kira berapa remaja yang akan duduk mendengar kuliah-kuliah yang disampaikan oleh para ustaz. Sebab jika kita nak memahami Al-Quran, nak beramal Quran dan hadis Nabi, tidak lain tidak bukan kita kena belajar. Tak ada tempat yang paling hebat untuk kita belajar agama lebih daripada di masjid. Seandainya anak muda menjauhkan diri daripada kuliah-kuliah pengajaran-pengajaran agama di masjid, sudah pasti mereka jauh daripada memahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Apabila mereka tidak memahami Al-Quran dan sunnah Nabi, lalu bagaimana mereka nak beramal dengan sunnah Nabi dan beramal dengan Quran? Maka di sini jelas bahawa muda-mudi, remaja yang berada di negara kita secara khususnya dan berada di dunia secara amnya, kita boleh lihat sebenarnya mereka sangat jauh. Majoriti, bukan semua macam tu. Majoriti terlalu ramai di kalangan kita jauh daripada penghayatan Islam, penghayatan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sebenar. Kalau ada pun hanya berkerak sahaja yang menonjolkan sifat dan kepribadian Al-Quran dan sunnah Nabi yang ada di diri mereka. Berapa kerak je. Kita ambil contoh lah. Kita ambil contoh hari ini. Bila kita pergi ke sekolah-sekolah biasa. Sekolah biasa kalau SMK. Sekolah biasa dah tu. Bila kita buat tinjauan, bila kita tanya tentang solat. Berapa ramai yang solat daripada satu sekolah. Ambil contoh 500 orang pelajar Muslim. Mengikut apa yang didapati oleh ustaz sendirilah. Dengan kadar 500 orang bila kita tanya sekolah menengah, bukan sekolah rendah ni, sekolah menengah. Daripada 500 tu barangkali 10 orang je yang akan jaga solat. Contoh kalau ustaz pergi di sekolah tahun ni, tahun 2022. Dan kalau ustaz tanya, okey, siapa yang tidak tinggal solat 5 waktu pada tahun ini? Tahun ni maknanya daripada bulan 1 sampai bulan 10 lah. 9 bulan berlalu. Daripada 500 tu barangkali 10 hingga 15 orang je yang pasti angkat tangan yang kata dia yang tak tinggal solat. Hal selebihnya solat tapi tak cukup. Ada tinggal, ada rongok sana, rongok sini. Nampak tak? Jadi di situ kita dah faham bahawa inilah dia remaja. Tidak mampu menjaga agama. Tak mampu mendirikan solat penuh. Sedangkan jaga solat bukan bulan tahun ni je, jaga solat seumur hidup. Jadi bila mereka tak mampu jaga solat, berarti penghayatan agama mereka cukup lemah. Dan itu satu realiti sebenarnya. Kita bila tengok, Masya Allah, tabarakallah, teruk anak-anak muda, remaja-remaja sekarang ni memang jauh daripada menjaga agama. Kerana punca kepada kekuatan dalam menjaga agama ialah kita menjaga solat. Bila solat mereka tak jaga, berarti tunjang-tunjang lain dalam agama sudah pasti rapuh dan mereka tak akan boleh berpegang dengan ikatan agama. Maka bila disoal pada pandangan ustaz, adakah remaja hari ini, anak-anak muda, golongan muda hari ini berpegang, ambil berat sangat dengan Quran dan Sunnah? Jawapannya tidak. Majoritinya tidak. Kebanyakannya lalai dengan dunia masing-masing. Dunia gadget, dunia glamour, dunia TikTok dan sebagainya. Itu lebih utama bagi pelajar berbanding dengan menghabiskan masa dengan Al-Quran. Macam kita sendirilah, macam Daniel sendiri, Pakro Azali sendiri. Boleh tengok pada diri sendiri. Dalam minggu ni berapa kali sentuh Quran? Kalau sentuh mungkin kerana diatur oleh warden ke apa ke. Tapi dalam diri sendiri kita nak pegang Quran, nak buka Quran, nak baca Quran, kita tahu
Berapa minit yang kita dah beri masa kita dengan Al-Quran pada minggu ini atau pada hari ini berbanding dengan minit-minit yang kita guna, jam-jam yang kita guna untuk urusan yang lain. Lalu bagaimana kita nak beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi kalau kita tidak sentuh Quran, kalau kita tak sentuh kitab-kitab hadis Nabi? Jadi jawapannya juga daripada kita sendiri. Kita juga tahu jawapannya. Adakah kita sendiri pun sebagai generasi muda yang mendekatkan diri dengan Al-Quran ataupun dengan sunnah Nabi kita sendiri. Walhal kita ni ambil fakulti Quran sunnah, fakulti syariah, tak kira lah. Kita sendiri pun kadang-kadang jauh daripada penghayatan dan pengamalan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boy, itu jawapan soalan yang kedua. Baik Ustaz, untuk soalan yang seterusnya, sebagai seorang warga pendidik yang akan mendidik generasi seterusnya, apakah yang kami boleh lakukan untuk mendidik generasi akan datang supaya mereka dapat menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan utama dalam kehidupan mereka? Mohon penjelasan daripada Ustaz, silakan. Bismillah, Alhamdulillah. Soalan yang ketiga, peranan kita atau peranan ustaz, peranan semua lah dalam kita nak membentuk satu generasi Al-Quran, generasi yang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingat, kita ni semua kita ada peranan masing-masing. Cuma apabila kita telah masuk dalam, kita kata, arena pendidikan ni, maka peluang untuk kita menyumbangkan seluruh tenaga kita dalam membentuk generasi Al-Quran itu lagi luas berbanding dengan orang lain. Kita, maknanya peranan kita, peranan pendidik ini, inilah kita kata sebagai tonggak dalam membentuk satu generasi Quran akan datang. Cuma kelemahan kita melihat sendiri kepada sistem pendidikan sendirilah, kelemahannya dengan masa yang tak berapa nak ada, dengan pemberatan kadang-kadang lebih kepada akademik jika di sekolah-sekolah biasa ni lah, yang menjadikan pelajar-pelajar kadang-kadang tak sempat untuk memahami hakikat Al-Quran dan Sunnah Nabi itu sendiri. Tak sampai. Kerana masa, peruntukan masa tu terlalu sikit. Jadi sebenarnya peranan pendidik ataupun ustaz-ustazah kat sekolah itu sangat besar sebenarnya dalam memastikan anak-anak ni, anak-anak murid, pelajar-pelajar yang akan membentuk generasi masa depan ni dengan fokus kepada apa yang mereka perlu buat dalam hidup. Kefahaman tentang diri sebagai seorang Muslim. Maknanya sebagai seorang cikgu, ustaz-ustazah, mereka kena kreatif dalam menyampaikan pengajaran. Jangan terlalu berpegang kepada silibus, berpegang kepada buku teks. Kejar nak habis dia punya silibus untuk dapat markah yang baik dalam peperiksaan SPM dan sebagainya. Punahnya masyarakat ni kalau pendidik agama ni, ustaz-ustazah, hanya fokus kepada keputusan peksa. Sedangkan tidak fokus kepada core yang sebenar. Tanggungjawab sebenar sebagai pendidik ialah bukan mencetak manusia bijak untuk melahirkan pelajar-pelajar yang mendapat markah A+ dalam pendidikan Islam dan sebagainya. Bukan. Yang lebih besar daripada itu ialah mendidik, membimbing anak-anak murid ni supaya mereka lebih mencintai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang mereka ni ada satu rasa, ada tanggungjawab untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala melalui penghayatan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu yang kita kena buat. Maka dia akan berbalik pada benda pertama juga tadi, iaitu tekankan kepada pelajar ni mengenai solat. Apa perlu dia tahulah ustaz buat lagu mana tentang solat ni. Masuk je, tajuk pertama solat. Tak ada tajuk lain dulu. Kadang-kadang habis 2 masa 4 solat je. Silibus untuk belakang. Tu apa? Sebab hal tu lebih utama. Kalau kita melahirkan pelajar tu memang semua pelajaran ni tajuk topik-topik semua hafal belakang.
dapat solat esok, jawab 90 markah. Tapi jaga sembahyang tak jaga solat, maka sia-sialah pengajaran ustazah tadi. Pengajaran ustaz tadi menjadi sia-sia sebab dia tidak akan mampu membentuk generasi yang cinta pada agama. Sebab agama bukan di otak. Agama bukan di buku untuk dihafal. Agama ialah satu penghayatan dan pengamalan. Belajar, faham, amal. Bukan setakat beramal, berjuang atas agama yang kita dah dapat tadi. Macam kalian yang bakal jadi ustaz-ustaz pun sama. Sebenarnya ramai kita tengok ustaz-ustaz sendiri pun gagal dalam menghayati agama. Ramai ustaz malah pergi masjid. Dia tak faham hakikat pergi masjid. Bukannya benda kecil. Tapi ramai ustaz tak pergi. Kenapa? Sebab dia tak faham penghayatan tu. Padahal secara logiknya kita dah boleh fikir sendiri. Kenapa ada syariat azan? Sampai 5 kali sehari azan. Sebab apa? Sebab benda tu besar. Sampai terpaksa dilaungkan, diwawarkan, digembar-gemburkan 5 kali sehari non-stop. Masuk je waktu laung azan. Apa dia? Hayya 'alas solah, mari sembahyang. 2 kali pula tu ulang. Hayya 'alas solah. Lepas tu panggil pula hayya 'alal falah, mari menuju kejayaan. Ulang kali kedua, mari menuju kejayaan. Berarti tidak akan ada kejayaan kalau manusia yang beriman kepada Allah tak pergi masjid. Dengar tu Pak Kru. Dengar tu Daniel dengan seorang lagi kawan. Jangan tinggal masjid. Baik Ustaz. Baik-baik saja. Subuh wajib pergi. Itu kekuatan generasi masa akan datang. Kalau kita tak pergi masjid, rosaklah generasi. Walaupun kepala kita penuh dengan ilmu agama, ilmu usul fiqh, qawaid fiqhiyah, ilmu bahasa Arab, ilmu tauhid, ilmu apa penuh ni. Bergelodok dalam otak. Tiba-tiba subuh tak pergi solat berjemaah di masjid. Fail orang tu. Dan kita kena ingat, adalah menjadi satu kesalahan bagi kita belajar ilmu agama, tidak beramal dengan ilmu agama. Kalian bakal ustaz. Kalian kena jadi contoh terbaik kepada anak-anak murid. Kalaulah kalian pun tak pergi masjid, tak faham hakikat solat berjemaah, anak murid sudah pasti akan ikut jejak langkah ustaz-ustaz dia, tak mahu pergi masjid. So kena faham betul-betul, generasi Islam tak akan terbentuk kecuali di masjid. Sebab Nabi dah tunjuk dah, hijrah ke Madinah tak ada benda lain. Sampai di Madinah Nabi buat apa? Istana besar. Tak. Buat gedung-gedung bisnes, perniagaan, ekonomi. Tak. Buat masjid dulu mula-mula. Sebab segala perjalanan Nabi, dia adalah tunjuk ajar pada kita. Bukan nak suka-suka je nak buat masjid tu. Nak bagi tahu, wahai umat manusia, ni lah cara kalau hampa nak jadi berjaya. Masjid first. Jadi kita kena faham lah. So, dalam proses tu, ketika masih belajar lagi, pastikan ikat diri dengan masjid. Dah baik, dah timbul balik. Tu dia. Okay, so soalan yang ketiga ni, nak buat apa? Okay, buat pertama sekali, didik diri sendiri dulu. Ustaz didik diri ustaz. Amalkan segala arahan agama yang berbentuk wajib dan pertingkatkan, perbanyakkan. Kita kata, ni sunat, ni salat sunat. Okay, buat tak apa. Bila kita pilih-pilih macam tu, penghayatan agama kita jadi kurang. Tapi kalau kita ambil sunat pun kita buat, yang fardu, yang wajib memang kita akan tekankan, kesempurnaannya kita buat, masa itulah akan terbentuk peribadi seorang Muslim yang benar-benar berpegang pada hadis Nabi, berpegang pada Quran. Jadi diterjemahkan dalam hidup kita, kita pamerkan pada masyarakat, insya-Allah masyarakat akan terdorong untuk ikut kita. Tapi kalau kita sendiri tak buat, kita pun masa belajar gini malah dah pergi masjid, maka kita keluar jadi ustaz yang malah pergi masjid, melahirkan generasi malah pergi masjid. Apabila generasi malas pergi masjid, rosak, punah, jahanam masa depan Islam di tangan kalian, dan kalian telah menunjukkan contoh yang buruk sebagai seorang ustaz
iaitu bimbing sebenarnya kepada jalan kebenaran, tegakkan kekuatan masjid, bina generasi yang terikat dengan masjid. Ingat tu, wahai Pakruh, wahai Daniel, wahai seorang lagi tak ingat nama apa tadi. Itu jawapan Zakri. Jawapan kepada nombor 3. Masya Allah, Ustaz itu sungguh memberikan manfaat kepada kami. So kalau kita nak mendidik anak muda kita untuk sebagai panduan utama dan menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan mereka, kita perlu mendidik kita sendiri. Itulah sebenarnya. Okey, so soalan keempat saya serahkan pada Fakrul. Fakrul, silakan untuk soalan keempat. Baik, untuk soalan yang keempat Ustaz. Pada pendapat Ustaz, apa tanggungjawab pemimpin pada masa kini untuk memastikan masyarakat pada masa kini menjadi sebuah masyarakat yang berkualiti? Soalan yang keempat, ini soalan mengenai politik. Pemimpin masa kini. Kita kena ingat, pemimpin yang dilantik menjadi pemimpin adalah berpunca daripada rakyat yang melantik pemimpin. Seandainya rakyat itu buta mata, buta hati daripada memahami agama, maka yang akan dilantik ialah mereka yang buta hati daripada memahami agama. Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kita Malaysia, sistem yang kita guna pakai ialah sistem kita apa? Demokrasi. Sekarang ni pun di tengah panas-panas ni akan dibubar parlimen dengan tempoh yang tak berapa lama dah jika diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Maka akan berlakulah pilihan raya untuk memilih pemimpin. Pemimpin ini naik kerana diundi dan dipilih oleh hamba rakyat. Kiranya rakyat yang memang jauh daripada Al-Quran, rakyat jauh daripada penghayatan hadis Nabi, sunnah Nabi. Apabila ada calon-calon yang ingin mengetengahkan agenda agama, yang ingin mengetengahkan, memertabatkan Al-Quran, memertabatkan hadis Nabi, sunnah Nabi, confirm mereka tak akan pilih. Sebab rakyat ni tengok, naik dia ni, kalau kita pilih dia, agak kita ni, konsol boleh. Nak parti-parti tak boleh. Berparti-parti, bukan parti tu. Parti, nak ronggeng-ronggeng, nak minum arak apa, semua tak boleh berlaku. Jadi, nak berjudi tak boleh, apa tak boleh ni, mundur kita. Tak boleh ni, kita kena pilih pemimpin yang boleh bawa kepada kemajuan. Apa tak? Dia punya pemikiran tu lagu tu dah. Bila rakyat duk fikir lagu tu, mereka akan pilihlah pemimpin di kalangan mereka yang fasik, yang rasa akhlak, yang boleh menjanjikan wang ringgit, kemajuan, projek-projek sana sini, dan sudah pasti jiwa pemimpin tadi tak akan menjurus kepada Quran dan hadis Nabi. Maka apa peranan pemimpin? Sebenarnya bukan peranan pemimpin. Apa peranan rakyat? Itu yang lebih utama. Sebab itulah sebenarnya jika rakyat ni disedarkan ke agama, mereka rajin untuk pergi masjid dengan kuliah, ataupun anak-anak muda menjuruskan diri mereka ke pusat-pusat tahfiz, ke belajar agama, sudah mesti mereka akan bertanggungjawab dalam memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang akan mendorong hamba rakyat ni, terutama anak-anak muda, untuk melaksanakan Quran dan merealisasikan hadis Nabi dalam kehidupan mereka. Jadi tugas pemimpin itulah sebenarnya sebagai pemimpin, memimpin rakyat menuju kepada redha Allah dalam melaksanakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka sebenarnya pemimpin, kita sebenarnya tidak tertakluk kepada pimpinan negara saja sebenarnya. Pemimpin ni, ibu dan ayah pun pemimpin. Kita jangan faham pemimpin tu pemimpin yang duk menguasai Putrajaya, bukan. Pemimpin rumah tangga, kita boleh tengok sendiri. Kalian ada mak, ada ayah. Adakah ayah kalian selalu mendidik kalian untuk pergi masjid? Ajak kalian. Ataupun ayah kalian pun tak pergi masjid juga. Contoh. Jadi kalau ayah kita sebagai pemimpin gagal untuk mendidik kita, ajak kita pergi ke masjid. So what?
Macam mana kita nak mengharapkan pimpinan yang lebih besar, lebih tinggi? Nampak tak? Jadi pemimpin ni kita jangan kita fokuskan sebagai pemimpin negara. Kita sendiri pun sebagai pemimpin. Diri kita ni juga pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu ni adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal atas pimpinan diri kamu sendiri. Kamu adalah pemimpin. Kita ni adalah pemimpin diri kita. Bila telinga ni namanya kerajaan radio. Ni idaah. Apa? Radio kan kita duduk dengar, mana boleh tengok. Ni tengok duduk dengar. Dengar apa? Dengar lawan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok dengar. Lepas tu, mana pemimpinnya? Pemimpin di sini. Ni agung duduk di sini. Hati ni. Perdana Menteri duduk sini. Otak kita. Jadi, Perdana Menteri, ni agung duduk sini ni. Perdana Menteri kena nasihat pada agung. Agung. Tu, dengar ke tak tu? Azam. Lu dah letaklah handphonenya. Gigi ambil sembahyang tu. Perdana Menteri ni bagi arahan. Agung kata, okey. Letak handphone kita ni. Sekejap. Pergi tandas ambil air sembahyang. Cari baju Melayu. Pergi masjid. Itu namanya pimpinan atas diri sendiri. Bertindak dengan cara betul. Bila azan dilaungkan, dia tahu untuk bertindak dengan cara waras, dengan cara Islam, cara yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, jika kita ni kalah dengar azan macam mana sekali pun, duduk main game situ, main handphone situ, duduk chatting dengan makwa situ. Sebab apa? Sebab kita kepimpinan diri kita telah gagal. Jadi, pemimpin, apa tugas mereka? Tugas mereka melaksanakan tugas yang Allah dah bagi ke atas mereka, iaitu memimpin pimpinan ataupun orang bawahan diri kita sendiri ke, pimpinan keluarga ke, kampung ke, negara ke, kepada mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya benda ni berpunca daripada diri kita sendiri. Kita kalau kita mampu dah melaksanakan kepimpinan atas diri kita, akhirnya Allah angkat kita menjadi sebagai seorang suami. Kita memimpin bini kita. Naik lagi martabat jadi seorang ayah. Kita memimpin bini dan anak-anak kita pula. Naik lagi martabat. Dapat bini seorang lagi. Memimpin bini-bini pula. Tiba-tiba bakat kepimpinan terselah. Orang A pula kita jadi YB sebagai contohnya. Memimpin pula masyarakat. Nampak tak? Jadi kepimpinan bermula daripada dalam diri kita sendiri. Masa depan Islam, masa depan umat Islam itu berpunca daripada individu seperti kita. Mana akan pergi Islam? Tengoklah diri kita. Kalau kita cinta pada agama dengan cinta yang sebenar, kita memahami agama dan perjuangannya dan kita berkorban demi agama, maka insya-Allah masa depan Islam itu akan cerah. Insya-Allah. Itu jawapan yang keempat. Kata nak setengah jam, dah berapa minit dah ni? Lebih dah setengah jam. Itu jawapan yang baik, Ustaz. Tanggungjawab ni bukan tanggungjawab politik saja ataupun kerajaan, malah sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seorang pemimpin, tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun pernah berkata, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Okey Ustaz, jadi soalan yang terakhir daripada saya. Bagaimanakah teknologi pada masa ini dapat membantu masyarakat agar tidak terpesong daripada Al-Quran dan As-Sunnah? Jadi bagaimana kepuasan daripada Ustaz berdasarkan teknologi yang ada pada masa kini? Adakah betul membantu dari segi kebaikan ataupun dari segi keburukan? Dan adakah itu dari salahnya teknologi ataupun pengguna teknologi itu sendiri, Ustaz? Jadi silakan Ustaz. Gadget ataupun teknologi ni sebenarnya mereka tidak bersalah. Teknologi, gadget atau apa saja yang ada depan kita sebenarnya adalah menjadi sama ada dia menjadi wasilah jalan untuk kita dekatkan diri pada Allah, dan dia juga menjadi punca dan sebab untuk kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah teknologi masa kini ni boleh membantu kita atau masyarakat ni supaya tidak terpesong dari Quran dan daripada As-Sunnah? Jawapannya ya, jawapannya tidak. Dua-dua jawapan ada berlaku pada teknologi. Cuma kita melihat sekarang ini,
Kita manusia kan. Kita kena ingat Allah Ta'ala sebut innan nafsana ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia tu, jiwa manusia ni lebih cenderung kepada untuk melakukan kejahatan, benda-benda yang buruk. Kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah. Kita pun tahu kita manusia. Bila dapat handphone apa kita buat, kita pun tahu. Adakah kita guna untuk kebaikan ataupun lebih pada benda yang sia-sia ataupun dosa, kita pun tahu sebab kita manusia. Depan orang, amboi. Elok je tengok hak comel-comel. Belakang orang, seorang-seorang dalam bilik, amboi, laju. Astaghfirullahaladzim. Anak muda. Kita sendiri tahu, adakah teknologi itu boleh bimbing kita kepada kebaikan. Kebanyakan kita lah, terutama anak muda, kita lebih menggunakan teknologi ini kepada perkara yang tidak bermanfaat. Itu kira okey lagi, tidak bermanfaat itu kira okey lah. Yang lebih dahsyat, kebanyakannya mengguna kepada kemusnahan hidup dia sendiri. Merosakkan dari segi minda pemikiran, merosakkan dari segi akhlak, dari segi macam-macam. Sebab jiwa kita sebagaimana yang Ustaz baca ayat Quran tadi, surah daripada surah Yusuf tadi, Allah menggambarkan sendiri kecenderungan sifat kita ni lebih cenderung kepada yang buruk. Jadi walaupun gadget, teknologi itu sebenarnya sangat berguna untuk membawa kita, lebih memudahkan kita dalam urusan agama ni ataupun urusan dalam mempelajari agama, membetulkan akidah, mengelakkan daripada terpesong. Sebenarnya dia sangat membantu. Tetapi kita tidak cenderung ke arah itu. Kita lebih cenderung kepada membuang masa. Quran yang kita dah download, Mashaf yang kita dah download dalam handphone kita ni, kita dah download dah lama dah sebab kita orang baik. Kalau sengih-sengih mesti ada apps Al-Quran. Soalannya berapa kali kita tekan dalam sehari? Kita biasa kita akan tekan yang kepala F, Facebook, yang ada gambar burung terbang, Twitter, yang ada gambar bulat warna hijau, WhatsApp. Hak tu menjadi kegemaran kita tekan. YouTube. Hak tu yang kita tekan. Tapi apps yang kita tekan Mashaf Quran tu tak tekan lagi. Mungkin akan bertemu tu hari Jumaat tu baru jumpa. Tu pun tekan sebab nak buka Yasin. Sebab ada program bacaan Yasin. Kita tak bawa Mashaf. Kita pun tekanlah situ. Sekali tu yang guna. Tu pun muncul ada program baca Yasin beramai-ramai. Kalau ada program, tu pun kita tak akan buka juga. Kita sendiri boleh mengetahui bagaimana kecenderungan diri kita sebagai manusia. Betul lah Allah Ta'ala kata bahawa sifat kecenderungan manusia itu lebih cenderung kepada melakukan keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Siapa yang dirahmati oleh Allah? Iaitu orang yang sentiasa melakukan muraqabah. Tak faham muraqabah? Boleh tekan Google. Muraqabah ni maknanya mengintai-ngintai. Intai apa? Mengintai rahmat Allah, mencari Allah, berdoa, meminta daripada Allah. Itu orang yang muraqabah. Bila dia selalu berdoa minta dengan Allah, inilah yang akan dapat rahmat Allah. Dia minta supaya jauh daripada terjerat dengan fitnah yang besar. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Itu doa kita tu. Ya Allah, jangan kau uji kami ya Allah. Jangan kau bebankan kami dengan beban yang kami tak boleh tanggung. Antara bebanan yang paling nak tanggung lah bebanan ni lah. Bebanan handphone ni. Ramai bebanan ni mengalahkan anak-anak muda ni. Terbeban dan terjatuh kerana ujian ni. Habis masa banyak mana dengan ni. Yang 3/5 pergi sekolah tidur dalam kelas. Sebab apa? Kalah. Malam tadi bertarung main PUBG sampai pukul 3 pagi, 4 pagi. Dia salah guna adalah maknanya. Apa dah? Patutnya benda ni boleh diguna untuk meningkatkan akademik dia. Boleh tekan Google Translate. Tak payah nak cari kamu dah, tekan je. Siap boleh ada bunyi cara sebut, cara pronoun lagu mana. Siap bagi ayat contoh. Sangat mudah.
Tak payah tarik. Tekan, tunjuk je pada perkataan. Dah keluar, dah masuk. Allah, dahsyatnya. Mudah untuk belajar. Tapi kita tak guna untuk belajar sebab jiwa kita lebih cenderung kepada kejahatan. Maka gadget yang ada ni sebenarnya banyak menjadikan masyarakat lebih jauh terpesong daripada ajaran Islam. Daripada orang yang tak malu. Tak malu. Daripada orang yang pemalu. Akhirnya dapat TikTok. Tak malu dah goyang sana, goyang sini. Tunjuk sana, tunjuk sini. Asalkan boleh view, boleh follower ramai. Hilang sifat malu. Terpesong jauh daripada kehidupan yang sebenar. Jadi, kita yang ada ni, guna dah gadget yang ada ni sebaik yang mungkin. Guna sebaik yang mungkin. Timbullah segala ilmu, segala apa yang ada, kebaikan daripada teknologi masa kini ni guna. Seperti mana kita malam ni, kita berjumpa di alam maya dengan dua orang ni berada di galaksi mana pun tak tahu, hebat dia kita bertemu hari ni, dapat tazkirah daripada ustaz. Ini juga satu kelebihan teknologi. Jadi ustaz harap boleh berjumpa lagi dengan Daniel Ramli dan Haziq ke apa tadi? Rizki? Apa nama? Zakri Rezeki pula dah salah K. Zakri. Jumpa dengan Ustaz Zakri dan Ustaz Daniel satu masa nanti. Dia tengok keluar dalam forum Ehwal Perdana TV1. Alhamdulillah, hebat. Berkat kita bergugah meet rupa-rupanya. Daripada situ tercetusnya fenomena cari Quran. Bongkar hadis Nabi. Jadi panel hebat. Nampak teknologi punya pasal. Ada pun Pak Kero dia malu dia diam je. Gitulah dia dalam kelas dia sengih. Tapi power. Jadi itulah soalan terakhirnya. Jadi bagaimana teknologi ini boleh membantu kita? Ialah dengan caranya guna teknologi ini sebaik yang mungkin. Kuatkan hati dan jiwa perasaan kita daripada terseleweng penggunaannya. Ikuti segala ajaran Al-Quran, sarana hadis Nabi supaya jangan buang masa pada sia-sia. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Allah akan dorong kita dalam melakukan ketaatan kepadanya dan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Menggunakan teknologi insya-Allah boleh membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Itu saja soalan yang terakhir. Okay, Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga murah rezeki. Okay, Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi.